tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Di ruang kecil ini hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, penonton-penonton di FB yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada petang ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama untuk join live Jom Tu Jannah, yang ini merupakan siri kedua untuk program ilmu fiqh. Mari pelajari ilmu fiqh wanita. Masya Allah. Jadi kita akan kupas tajuk-tajuk yang berkenaan dengan darah wanita, iaitu haid, istihadah dan nifas. Okey, jadi pada saya ada beberapa soalan yang ingin saya ajukan kepada penceramah di sebelah saya, iaitu Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah binti Musa, yang merupakan umi saya sendiri, tapi mungkin lebih selesa panggil Ustazah kot. Okey, boleh je Kak. Okey. Jadi saya sebagai selaku host moderator pada petang ini, insya-Allah saya akan bertanya soalan pada umi dan Ustazah akan menjawab insya-Allah. Okey, jadi sebelum tu saya ingin menyapa dulu ya Ustazah, ya, penonton-penonton di FB page kita. Jadi apa khabar semua? Sihat? Kepada yang baru masuk semua, insya-Allah kita akan mengupas tajuk yang berkenaan dengan haid, istihadah dan juga nifas. Mungkin Kak Lang ada mukadimah dulu, Kak Lang? InsyaAllah ada. Okey, jadi diharapkan semoga semua penonton-penonton di luar sana semoga berada dalam keadaan sihat walafiat belaka, dan jangan lupa untuk
stay at home, okey? Duduk di rumah untuk hentikan wabak COVID-19 insya-Allah. InsyaAllah. Okey, sebelum saya menyerahkan mengajukan soalan kepada ustazah, terlebih dahulu marilah kita menadah tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah melapangkan hati kita, semoga kita mudah masuk ilmu apa yang kita belajar kan. Okey, jadi doa ini merupakan doa yang bagi saya sangat istimewa kerana ia diajar oleh guru kita, arwah Ustaz Tuan Guru Ustaz Harundin. Jadi beberapa tahun yang lepas kami adik-beradik sempat belajar di Darul Syifa dan arwah Ustaz Harundin pernah mengajarkan doa ini kepada kami semua dan alhamdulillah menjadi amalan harian kami Yang insya-Allah. kalau nak baca ni doa apa? Doa penerang hati. Ya, jadi ini adalah doa penerang hati yang kami, iaitu ustazah, anak laki-laki 2 orang dan Kak Lang, anak perempuan ustazah yang nombor 3. Kami berempat setiap hari Isnin petang Kak Lang alhamdulillah telah pergi ke Darul Syifa untuk mengambil persijilan rawatan Islam. Ya, jadi kami diajar amalan-amalan dan doa-doa, termasuklah doa penerang hati yang insya-Allah Kak Lang akan bacakan, pimpin kita semua untuk baca doa penerang hati. Cuma Ustaz kena maklumkan 4 orang yang pergi kelas selama setahun, tapi yang convocation hanya 3 orang. Ya, seorang daripada 4 tu telah gugur nama daripada convocation dan seorang tu adalah Ustazah Nur Hafizah Musa yang masih belum menyempurnakan, masya-Allah ya. Ni kalau ada ustaz-ustaz Darul Syifa tengok ustazah belum menyempurnakan ketiga-tiga tasmi' tu. InsyaAllah mudah-mudahan diberi ruang dan peluang untuk menyempurnakan insya-Allah. Jadi Kak Lang, silakan Kak Lang dengan sedikit ilmu yang Kak Lang ada, Kak Lang kongsikan ya. Doa penerang hati insya-Allah tuan-puan sekalian, ini juga doa yang ustazah berikan kepada anak-anak di tahfiz ya, untuk mereka ingat Al-Quran. Dan alhamdulillah hari ini kami dapat berita gembira, beberapa orang anak tahfiz Madinatul Huffaz walaupun dalam fasa PKP ini ya, tetapi sudah beberapa orang juga yang telah dapat menamatkan khatam hafazan Quran 30 juzuk ya, alhamdulillah. Jadi silakan Kak Lang, kita kongsikan sama-sama doa penerang hati terlebih dahulu. Insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahhimna, ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan nanti dapat Kak Lang letakkan dekat Facebook Umi supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita, tuan-puan, makcik-makcik, kakak-kakak semua kat luar sana ya dapat menghafazkan doa penerang hati ini insya-Allah. Dan okey, jangan lupa juga untuk ramai-ramai kita bersama-sama untuk sharekan live ini, share majlis ilmu ini kepada ramai lagi. Okey, supaya ramai dapat manfaat daripada live ini insya-Allah. Jadi Ustazah, bolehkah kita teruskan dengan soalan yang pertama? Boleh insya-Allah. Hari tu pun Umi dah bagi ya beberapa pengisian tentang tajuk haid, istihadah dan nifas. Ini sambungan sebelum. Ya, Alright. Okey, soalannya Ustazah, Assalamualaikum Ustazah, boleh ke Ustazah terangkan kepada saya berkenaan tempoh suci yang memisahkan antara 2 haid? Maksudnya mungkin daripada 1 haid nak ke 1 haid lagi satu tu. So mungkin berapa lama tempoh suci tu? Okey, baik. Terima kasih Kak Lang, sahabat-sahabat, tuan-puan, adik kakak, anak-anak yang Ustazah kasihi sekalian.
kami berdiskusi banyak tentang tajuk haid, nifas dan istihadah. Sampaikan ustazah cakap dengan anak-anak, rasanya tak tahulah, tak pernah berhenti-berhenti berbicara dan berbincang tentang tajuk-tajuk fiqh. Maksud dia apa? Bila sebut tentang fiqh di sana, ia tidaklah terhad hanya kepada satu pandangan saja. Ada banyak pandangan-pandangan yang kadang-kadang kita kena juga meraihkan beberapa pandangan dengan mengikut kepada keadaan, situasi dan sebagainya. Walau bagaimanapun, tetap asas yang kita pegang dalam kita menghuraikan, kita akan menghuraikan terlebih dahulu dari sudut pandang dalam mazhab yang kita pegang bersama di Malaysia ini, iaitu mazhab Syafi'i. Tapi ketika mana berlaku sesuatu perkara yang memberikan ruang yang tidak menyusah dan menyukarkan pada satu-satu keadaan yang tertentu, maka sebenarnya ia tidaklah menjadi satu larangan kepada seseorang itu untuk mengambil sesuatu yang lebih bersesuaian dengan keadaan dan kondisinya, terutama dalam bab haid, nifas dan istihadah ini, tuan-puan sekalian. Jadi soalan Kak Lang tadi apa? Soalannya adalah antara dua haid berapakah tempoh yang paling minima, tempoh suci. Jadi kita harus faham, tuan-puan sekalian, ini adalah satu perkara ataupun soalan yang sangat basic, iaitu dalam mazhab Syafi'i tempoh minima untuk antara dua haid tu, tempoh sucinya adalah 15 hari. Itulah pandangan jumhur fuqaha ataupun jumhur ulama daripada kalangan fuqaha Maliki, Syafi'i dan Hanafi. Jadi dah ada kaedah yang dipegang. Maknanya antara dua haid tu masa paling minima adalah 15 hari. Maksudnya kalau tak sampai 15 hari, maka kalau ikut kepada pandangan jumhur fuqaha daripada mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanafi, maka itu tidak dikira darah haid. Belum dikira darah haid. Sampailah masuk kepada 15 hari tempoh minima suci tadi. Tetapi dalam pandangan fuqaha Hambali, menurut pengamatan dan pandangan fuqaha Hambali, mereka tidak menyatakan 15 hari minima. Sebaliknya minimanya adalah 13 hari. Jadi ini adalah beberapa perbezaan pandangan merujuk kepada tempoh antara dua haid, bilakah ataupun berapa lamakah tempoh paling minima. Satu perkara yang ustazah nak sebut kepada tuan-puan sekalian, khususnya anak-anak, anak-anak muda ni tengah segar-segar datang haid dan sebagainya kan, banyak sangat soalan-soalan seperti ini timbul, iaitu contohnya tentang haid yang tak jelas tadi, Kak Lang, contoh macam tak sampai 15 hari dah datang, lepas tu pula kena pula sampai lebih pula daripada 15 hari. Jadi bagaimana? Dekat sinilah tuan-puan sekalian yang selalu ustazah sebut, malah pada siri yang pertama ustazah sebut dah. Dalam bab haid ni, kita boleh guna kaedah yang sangat senang, senang nak ingat. Paling kurang sehari semalam, paling lama 15 hari. Antara dua tempoh suci 15 hari. Tapi bagaimana dengan sahabat-sahabat, anak-anak, kaum wanita yang tak jelas kedatangan haid mereka? Mereka tak datang haid pada keadaan-keadaan biasa macam sebahagian besar yang lain. Dia tak normal, dia punya datang haid ni, kitaran dia tak normal. Jadi bila kitaran tak normal, di sana sebenarnya ada satu cara lagi, iaitu dengan merujuk kepada keadaan darah itu sendiri. Kena kenal sifat-sifat darah haid masing-masing dengan merujuk juga kepada apa yang dibincangkan oleh para fuqaha. Jadi kalau kita bersetuju ataupun kita yakin untuk melihat kepada pengamatan kita terhadap warna darah, sifat darah, bau darah, cara darah itu keluar, maka sebenarnya itu juga merupakan satu jalan untuk kita memastikan sendiri bagaimana keadaan haid yang lazimnya berlaku kepada diri kita sendiri. Pokok pangkalnya, sahabat-sahabat, anak-anak, tuan-puan sekalian, kadang-kadang bila menyebut tentang masalah-masalah darah haid yang tidak normal, yang selalu kadang-kadang sampai jadi istihadah. Istihadah adalah darah yang disifatkan darah, kalau sebut bahasa biasanya darah penyakit lah kan, iaitu yang keluar bukan pada tempoh haid, yang tidak menepati syarat-syarat darah haid, yang keluar melebihi tempoh haid ataupun tempoh nifas, maka itu dikatakan adalah darah istihadah. Tapi harus kita sedar bila cakap tentang darah-darah ni, Umi ni gaya banyak sangat, orang dah suruh dah letak gaya. Abi kan selalu pesan Umi kalau cakap jangan bergaya sangat. Okey.
Okey, bila sebut tentang darah haid, dia sebenarnya kita kena sedar juga bahawa bila haid tu tak normal, dia melibatkan juga kepakaran dalam bidang yang lain, bukan saja bidang fiqh. Bidang fiqh ni betul lah ya. Kita kena rujuk hukum, tapi dalam masa yang sama jangan biarkan. Kenapa? Kadang-kadang si wanita kena merujuk kepada pakar-pakar perubatan. Sebab sekarang zaman dah moden, ya, moden sangat dengan zaman sains dan teknologi. Dalam bidang perubatan juga begitu. Jadi ada banyak keadaan boleh dipastikan darah ni daripada mana, darah ni kenapa. Jadi bila dapat sumber daripada mana dan kenapa, itu lebih membantu kepada seseorang wanita untuk mengetahui, untuk membuat pemerhatian, untuk lebih yakin untuk menyatakan ini darah haid ataupun darah istihadah. Jadi itu juga satu panduan, ya, terutama kepada wanita-wanita yang hampir menopause Kak Lang. Bila wanita hampir menopause ni macam-macam juga gangguan pada hormon. Jadi kadang-kadang keluar darah tu sangat tidak jelas. Kadang-kadang sebulan tu memang ada 2 hari keluar, 2 hari tak keluar, keluar pula ke 3 hari, sampai tak jelas dah. Jadi benda ni melibatkan juga keperluan untuk kita merujuk kepada pakar-pakar perubatan untuk mengetahui apa masalah sebenarnya, ya, pada diri kita, ya. Jadi untuk yang dari segi fake tu Ustazah dah nyatakanlah, ya, tengok pada sifat darah, ya, tengok pada keadaan darah tersebut, ya, dan insya-Allah kita boleh kita boleh berpandukan kepada pandangan-pandangan tadi. Namun di sana Kak Lang pun, ya, minat beritahu ada satu perbincangan yang kalau Ustazah sifatkanlah perbincangan tu, bukan Ustazah seorang je, kawan-kawan Ustazah di kalangan Ustazah pun sama, menyifatkan perbincangan tu antara perbincangan dalam bab fiqh yang memang payah, ya, payah. Namanya adalah darah mutahayyirah. Darah mutahayyirah ni memang bab yang payah. Ustazah rujuk, ya, tuan-puan sekalian, pada kitab yang dikarang oleh Syekh oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Makki. Kami belajar dulu masa belajar kat Jordan lagi, ya. Lepas tu lah pegang sampai sekarang, ulang kaji lagi pelajaran tu, lepas tu tengok pada kitab-kitab yang lain, pandangan-pandangan, ya, tuan guru yang lain. Dan bila sampai bab dekat darah mutahayyirah, bila sampai bab dekat darah mutahayyirah tu kan, ya Allah ya Tuhan, itulah antara itulah antara bab yang susah sikit nak faham, ya, kena ambil masa nak faham, di mana maksudnya adalah wanita yang mengalami, ya, yang keluar darah luar daripada batas yang boleh dibuat kiraan, dikenal pasti, kadang-kadang datang dalam tempoh sebulan, tak berhenti-henti. Ini ada hukum-hukum tertentu kepada wanita-wanita mutahayyirah ni. Sampaikan, ya, ini Ustazah belum masuk bincang tu lagi, cuma nak bagi hint-hint je, nak bagi tahu biar serius belajar ni, ya. Serius, jangan kita rasa semua benda kita dah tahu, ada lagi benda kita tak tahu, ya. Sampaikan ada perbincangan kalau wanita yang memang selalu keluar darah sepanjang masa, ya, tuan-puan sekalian, bahkan dalam puasa Ramadan tu, dia buat puasa Ramadan 30 hari sebulan, lepas tu dia buat lagi sebulan. Kenapa? Sebab sebulan yang dia buat penuh itu ada kemungkinan 14 hari itu dia suci, ya, yang 14 hari itu dia haid, dan 14 hari kita ambil yang sebulan 28 hari, ya. 14 hari itu dia suci, 14 hari itu dia haid. Jadi bila tambah lagi sebulan, sama juga 14 hari dia suci, 14 hari dia haid. Campur separuh daripada 2 bulan puasa tu baru dikira puasa penuh. Itu untuk wanita yang kedatangan haid ataupun kedatangan turun darah, orang kata sentiasa. Masya Allah, sampai melibatkan juga bagaimana kalau dia berkahwin, ya, bolehkah melakukan persetubuhan dengan suami. Itu dibincangkan. Sebab tu saya kata antara bab yang memang payah, Kak Lang, bab perlu itu. tekun belajar. Tapi kita tak bolehlah langkau terus dekat bab itu. Biar kita faham dulu, ya, sekitar bab yang senang-senang ni lah, ya, bab haid, nifas dan istihadah terlebih dahulu. Ustazah, tadi saya tertarik dengan Ustazah cakap tadi, kita perlu, bila belajar, kita perlu serius dalam belajar, kan. Dan tadi saya sempat tengok dekat IG Umi, ada orang komen, perlu ke lelaki ni untuk belajar juga tentang darah haid, darah nifas dan sebagainya? Apa penerangan daripada Ustazah sendiri? Umi pun baca tadi, ya, ada seorang suami yang sangat yang sangat sweet lah, kan, ya. Sampai bertanya kepada kami,
perlu ke seorang suami itu belajar? Sebab dulu masa lebih kurang maksud dia macam itulah. Sebab dulu masa kita nak belajar dulu seolah-olah macam ada pula yang cakap orang lelaki tak payah belajar. Ini cerita orang perempuan je kan. Kamu tak payah belajar, kamu lelaki. Tapi sebenarnya tidak ya. Semua kita ni sama ada lelaki-lelaki ataupun perempuan harus mengetahui perkara ini ya, kerana peranan yang kita akan mainkan, yang kita akan bawa ketika mana seorang lelaki-lelaki menjadi suami ataupun menjadi ayah, iaitu dia membina, mendidik ya, membangunkan keluarga ya, menjadi apa, Masya Allah, hebatlah wibawa ayah tu kalau boleh jadi tempat rujukan, pakar rujuk kan. Jadi tak ada kerugian pun untuk belajar fiqh wanita ni, bahkan ia adalah ilmu yang harus juga diketahui oleh para lelaki ya, sebagai jalan ataupun memudahkan untuk mereka mengajar kepada kaum keluarga mereka sendiri. Betul Ustazah. Okey, baiklah kita beralih kepada soalan seterusnya. Okey, ini Kak Lang tak mengalami lagi lah kan. Orang tanya, apakah darah yang keluar sebelum waktu nak dekat-dekat nak bersalin tu? Apakah darah itu nama darah dan apakah hukumnya? Boleh beribadah ke tidak waktu tu? Okey, baik. Terima kasih Kak Lang. Kak Lang telah mewakili ibu-ibu yang telah bersalin ya, ataupun yang bakal bersalin, dan siapa-siapa juga yang insya-Allah akan hamil ya, akan miliki anak insya-Allah. Dan bagi Umi telah melalui ini beberapa kalilah. Ini memang masa mencakap ni rasa ternampak-nampak lah hospital Selayang ya, kat mana melahirkan anak-anak, hospital Kota Baru, hospital Kubang Kerian ya, hospital GH, semua hospital kerajaan ya. Jadi inilah gambaran dia, bila kita masuk beberapa hari ya hospital, masuk ward sebelum kita bersalin, banyak proses akan dilakukan ataupun perlu dilakukan. Ya, contohnya seperti pemeriksaan vagina ya, dipanggil VE. Tengok kat kertas tu lah ya, kalau tulis VE je biasa mak-mak ni ada rasa takut juga ya, tapi itu adalah prosedur ya yang insya-Allah selamat je ya, untuk membantu juga supaya proses itu juga insya-Allah mudah-mudah menjadi mudah lah ya. Jadi dalam tempoh itu biasanya kalau lepas pemeriksaan dan sebagainya ada darah yang keluar. Ya, ada darah yang keluar. Ataupun kalaupun tak ada pemeriksaan tu, tiba-tiba ada darah yang keluar, ada cecair yang keluar ya, banyaklah macam-macam lelehan yang keluar. Itu tak masuk air ketuban lagi ya. Jadi apakah ketika itu seorang ibu ataupun seorang wanita dah tak payah semayang dah tak payah solat? Dan minta maaf tuan-puan sekalian, ini untuk pengetahuan Kak Lang, dululah zaman-zaman ustazah dululah ya, mungkin sekarang tak dah kot insya-Allah. Betul, dekat wad tu ramai didapati yang tidak solat. Ya, padahal belum nak bersalin lagi. Ya, mungkin baru masuk ubat ke apa benda ke, belum masuk labor room lagi. Ya, memanglah dah rasa dah nyeri-nyeri, dah rasa dah sakit-sakit tu, berjalan dah daripada utara ke selatan dekat dalam ward tu kan. Ya, tapi bila time solat, tak solat. Ya, baringlah dengan keadaan sakit. Ya, tak dinafikan memang keadaannya agak sakit ya. Memang ada ustazah bertanya kan, kalau yang dekat-dekat tu memang kita cakap lah ya, kita cakap lah dengan kawan-kawan sebelah-sebelah tu kan. Kadang-kadang masa Umi dulu mengandung bersalin muda lagi lah kan ya. Jadi kadang-kadang yang sebelah kita tu orang yang lebih tua, cakap dengan dia, makcik ataupun akak, kita kena solat Kak, kita belum keluar darah nifas ni. Darah nifas adalah darah yang keluar selepas bayi itu keluar. Ya, selepas bayi itu lahir barulah dinamakan darah nifas. Sekarang bayi masih dalam rahim kita kan. Jadi ada orang yang tak solat masa tu. Jadi kita nak tahu apa hukum sebenar dia. Darah yang keluar sebelum seseorang itu melahirkan anak itu sama sekali bukan darah nifas, bahkan bukan juga darah haid. Darah ini selalunya keluar, ini kita tengok sikit daripada kajian sainsnya lah ya. Keluar disebabkan terbukanya saluran cervix ataupun pangkar rahim dan juga pemisahan kantung bayi daripada dinding rahim bahagian bawah. Darah ini akan bercampur dengan lendir yang juga dihasilkan oleh kelenjar di bahagian pangkar rahim. Darah ini dari sudut fiqhnya dinamakan sebagai dam mutlaq, iaitu darah yang merujuk kepada darah sakit nak beranak, ataupun kita boleh panggil juga sebagai dam fasad, iaitu darah yang kita kata darah yang rosak ataupun darah yang tak ada kaitan dengan darah haid, istihadah dan juga darah nifas. Jadi bila sebut darah ni bukan darah haid dan bukan darah nifas, maka maksudnya apa?
tidak terangkat pun. Maknanya bukan terangkat kewajipan solat. Maksud dia apa? Mungkin payah pula istilah yang Umi guna. Maksud dia apa? Wajib solat. Wajib solat. Macam mana cara solat dia? Cara solat itu akan kembali kepada cara solat orang-orang yang istihadah. Maknanya apa? Kita bersihkan terlebih dahulu apa saja yang keluar daripada faraj tu, ya, sama ada lendir, sama ada darah, ya, kita bersihkan ketika mana sudah masuknya waktu solat fardu tersebut. Sebab apa? Sebab kita ni nak jaga betul-betul ni, ya, nak jaga betul-betul supaya betul-betul sah kita punya wuduk ni untuk digunakan pada solat fardu tu. Jadi kita bersihkan, kemudian setelah dibersihkan, kalau tengok dalam kitab fiqh dia pakai apa? Sumbat. Maknanya letak sesuatu alas supaya apa? Supaya dia tidak mengalir. Tak keluar tu susahlah nak jaga. Ya, sebab dia akan keluar, tapi dia keluar dia tak mengalir. Kenapa? Sudah dihalang oleh modest wanita, dihalang oleh kain ke, dihalang oleh pad yang wanita pakai. Jadi kena cepat-cepat alas, tutup, sumbat kita kata, supaya apa? Tak mengalir. Jangan sampai mengalir ke peha, ya, ke kaki. Kita pun letak macam tu, dan kemudian bersegera kita mengambil wuduk dan bersegera kita solat. Itu cara dia, ya. Andai kata, ya Allah, sakitnya nak sembahyang macam mana ustazah, ya, ini kita fahamlah macam mana nak bersalin kan. Dapat-dapat yang dah masuk labor room tu, ya, macam ni wire. Umi dulu macam tu kakak, ya. Umi ada sakit jantung kan. Jadi masya-Allah masa bersalin, lagi banyaklah macam-macam wire lah, ya, nak jaga tu lah, nak cek ni apa semua. Jadi macam mana kan, mungkin kita fikir macam mana nak ambil wuduk apa semua. Kat sinilah, ya, kena ada orang yang membantu, memudahkan. Sangat mudah nak ambil wuduk sebenarnya, ya. Kat situ rasanya semua atas kata, kalau dalam labor room semuanya ustazah dulu buat kat situ belakalah, ya, nak bersihkan ke apa. Suami kena bantulah, ya. Jadi ataupun kakak kita yang bersama masa tu kan, bantu supaya dapat ambil wuduk dan disempurnakan solat. Kalau tak boleh berdiri kerana kita dah terhalang dengan macam-macam, so kita solat dalam keadaan duduk ataupun kita solat dalam keadaan berbaring. Tak boleh juga sampai solat dalam keadaan kelip mata. Isyarat mata. Okey, tetapi sahabat-sahabat sekalian, ni kita bercakap pada realiti yang sebenar, ya. Ada juga keadaan kerana menanggung sakit yang amat sangat. Ya. Ya Allah, sakit katlah. Seorang ibu. Sakit, ya. Kalau kata dia dia punya sakit tu macam ni. Datang 5 minit sakit, lepas tu dia ada rehat kejap. Dia ada rehat 5 minit. Kalau kita nak cepat-cepat time rehat tu lah, nak ambil wuduk ke, nak apa nak itu ke, hati-hati juga. Sebab apa? Habis je 5 minit sekarang, terus datang balik sakit tu. Yang itu boleh. Umi dulu sampai rasa nak terjatuh daripada katil tu, nak terjatuh ke bawah rasanya sakit tu. Lepas tu bila dah dekat sangat nak bersalin, dia tak ada 5 minit dah. Sakit 10 minit, rehat 2 minit. Sakit 10 minit, rehat 2 minit. Lama-lama tak tahu dah rehat masa bila. Sakit. Dalam pada tu masuk Zuhur, masuk Asar. Jadi apa berlaku dalam keadaan yang kadang memang sangat-sangat tidak boleh, ya, sampai seorang ibu tadi tu kerana sakit dan sebagainya, dia tidak langsung dapat menunaikan solat. Lalu apa yang dia patut buat? Nanti dah habis darah nifas, dah bersih, dah suci daripada hadas, maka dia wajib qada semula solat yang dia terluput kerana keadaan-keadaan yang sangat menyukarkan ketika berada dalam labor room, ya, beberapa saat ataupun jam untuk dia melahirkan. Yang penting kita nak faham apa? Darah tu bukan darah nifas lagi. Ya, darah yang keluar sebelum kita bersalin tu, itu bukan darah yang menyebabkan kita tak payah solat. Jadi mak-mak, mak-mak yang dah bersalin, ya, cik-cik ingat balik lah. Kalau anak 5 orang kan, ingat balik macam mana dulu, rasa macam tertinggal jugalah. Kalau tertinggal, silalah qada. Ya, stay at home and solat and qada solat. Jangan lupa qada solat kembali. Okey, soalan seterusnya, ya. Tentang penggunaan ubat untuk mengeluarkan atau menghentikan darah haid. Mungkin zaman sekarang kan, mungkin sebab dia kitaran haid ni tak teratur, jadi mungkin dah dicek ke hospital, doktor bagi ubat. Bila kita makan ubat tu, darah kita mengalir balik. Ataupun mungkin bila ada orang nak pergi umrah, kan, jadi bila haid terdapat nak buat ibadah, jadi mungkin dia ambil ubat untuk menghentikan haid. So apa hukum ni, Ustazah? Adakah dibolehkan atau macam mana?
Baik, kita rujuk pada pandangan para ulama yang boleh kita simpulkan di sana ada beberapa syarat yang mengharuskan nak menggunakan sesuatu ubatan kadang-kadang biasa kita kata macam ubat-ubat yang berkait dengan hormon yang boleh maknanya adjust hormon tu, di mana ada syarat-syarat ketika mana kita nak ambil ubat-ubatan pil yang menghalang datangnya haid. Ini menghalang datang bukan yang nak suruh datang. Tengok dulu yang menghalang datang. Syarat yang pertama adalah tidak dibimbangi berlaku kemudaratan terhadap dirinya. Ini mesti dipastikan terlebih dahulu. Maknanya bila dia ambil pil tersebut untuk halang datangnya haid, kerana mungkin dia ada sebab-sebab tertentu kan tapi yang paling penting apa yang dia buat itu tidak dibimbangi dari sudut mendatangkan kemudaratan. Kalau ada bimbang saja maka tak boleh. Belum mudarat lagi baru bimbang ni, tapi bimbang tu pun tak boleh. Dan bimbang ni bukanlah bimbang-bimbang yang datang semata-mata kita rasa bimbang, tetapi ia adalah hasil daripada kita pun rujuklah juga kepada pakar-pakarnya kepada biasanya doktor lah kan, kepada doktor mungkin doktor bagi pandangan kepada kita macam akak tak sesuai kak nak ambil ubat hormon ni saya rasa tak berjaya kot nak halang juga. Kalau tengok macam ni akak pun baru nak makan, patutnya makanlah sebulan 2 bulan lebih awal contoh nak pergi umrah 5 hari baru nak makan kadang-kadang dia punya dia punya keberkesanan pun tak ada. Jadi dalam keadaan yang demikian dibimbangi hanya mendatangkan kemudaratan, maka hukum kata tidak diharuskan kalau ada kebimbangan. Dan yang kedua, ni ingat balik semula sahabat-sahabat, anak-anak semua, ini adalah yang mengharuskan untuk menghalang datang. Maknanya tak datang bulan tu kita makan ubat. Yang kedua syarat dia dilakukan dengan izin suami bagi yang ada suami. Kalau tak ada suami nak minta izin siapa? Mak ayah lah kot. Tak ada. Itu Kak Lang pada pandai je belajar tu. Main kod-kod tak boleh dalam fake ni. Kena pergi dengar, kena pergi belajar. Kena belajar. Tadi Kak Lang kata kalau suami tak ada minta izin mak ayah lah kot, dia kata. Tak Yang penting kalau ada suami minta izin suami. Sebab ia mempunyai hubung kait dengan hak suami. Kenapa pula hubung kait dengan hak suami kan dalam keadaan kita tak datang-datang haid ni. Seperti tengok perbincangan ulama, seperti perempuan yang sedang beriddah akibat diceraikan oleh suaminya, di mana dalam tempoh itu suaminya masih wajib memberikan nafkah sepanjang tempoh iddahnya. Jadi harta perempuan dalam iddah tu pun yang iddah maksudnya ini talak raj'i, tolak apa? Talak yang boleh rujuk balik. Talak yang boleh rujuk balik, dia kena minta izin dengan suami. Kenapa? Dikhawatiri macam ni. Kenapa dia makan ubat nak lewat-lewatkan period haid tu? Sebab dia bertujuan nak memanjangkan tempoh iddahnya sehingga menyebabkan suaminya terpaksa mengeluarkan nafkah yang lebih untuk dia. Jadi bila tempoh iddah tu panjang, kena bagi nafkah lah. Kalau ikut biasa tak macam tu, tapi kerana sokongan ubat tadi, biar dia kata bagi nafkah banyak, bagi nafkah lama kan tak datang haid dia. Jadi yang itu kena minta izin. Tapi kalau suami tu bagi dan dia bersedia, tak ada masalah lah dilakukan izin suami. Itu dari segi nak menghalang datang haid. Dari segi nak menyuruh ataupun nak menggesa haid tu datang, biasanya tak datang lagi time tu, tapi kita nak gesa dia supaya datang. Maka di sana ada 2 syarat. Apa syarat dia Kak Lang? Yang pertama, janganlah dengan cara itu akan menyebabkan ia menggugurkan kewajipan, seperti menggunakannya di saat hampirnya Ramadan dengan tujuan tidak berpuasa, atau dengan tujuan menggugurkan kewajipan solat dan seumpamanya. Sengaja makan ubat supaya datang haid. Bila? Bulan Ramadan. Kalau boleh biar lama sikit lah, biar keluar 15 hari kan dia makan ubat. Ini tak boleh. Ataupun
saja nak pilih biar 15 hari datang period lah, biar 15 hari je ya solat dalam sebulan, ini tak boleh. Sengaja nak menghalangi ibadah, ini tidak dibenarkan. Dan yang kedua, hendaklah dilakukan dengan keizinan suami, kerana dengan kedatangan haid akan menghalang suaminya melakukan persetubuhan. Oleh itu adalah tidak harus menggunakan sesuatu yang menyebabkan terhalang hak suaminya, kecuali jika suaminya memberikan keizinan. Jangan pula ya, sebab kadang-kadang yalah macam-macam lah ya. Tak sengaja tak nak bersama dengan suami, biar lama-lama sikit datang haid kan, biar panjang-panjang lagi haid, biar datang haid dan sebagainya kan. Jadi ini kena minta izin suami, sebab itu akan melibatkan hak suami ya untuk menggauli isterinya. Dan tidak gugur juga syarat bahawa seseorang yang mengambil ubat, bantuan hormon ya untuk mendatangkan period tu juga kena rujuk juga kepada pakar, kepada doktor untuk melihat dari sisi ya dibimbangi kemudaratan. Jadi dalam Islam apa saja yang mendatangkan kemudaratan tu ya adalah sesuatu yang tidak diharuskan, terutama dalam bab yang kita bincangkan inilah. Okay. Silakan Kak Lang. Terima kasih Ustazah. Okey, soalan seterusnya ialah bagaimana jika seorang wanita tu dia biasa bila dalam keadaan suci dia sentiasa mengambil wuduk ataupun sentiasa macam memperbaharui wuduk kalau tak ada wuduk. Jadi bila didatangi haid pun masih berwuduk lagi. Jadi apakah hukum bersuci dengan niat mengangkat hadas? Okey, boleh faham tak soalan Kak Lang? Ke soalan Kak Lang susah difahami? Boleh faham kan Kak Lang? Kak Lang faham soalan Kak Lang? Faham. Okey, maksud dia macam ni. Wanita dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, macam kawan-kawan kita tiba-tiba kita tengok dia pergi ambil wuduk. Ya, bila habis azan je, kita ni ambil wuduk, kita ni semayang ni solat. Dia pun ambil wuduk juga. Kita pun tanya, apa ni anti kan datang haid kan? Kenapa ambil wuduk? Dia pun tengoklah apa-apa jawapan dia. Jadi bolehkah wanita dalam keadaan haid dan nifas tu dia mengambil wuduk? Boleh ke tak boleh Kak Lang? Sekejap. Okey. Sekiranya seseorang wanita dalam keadaan haid ataupun nifas, ya dia bersuci, dia ambil wuduk ataupun dia mandi dengan tujuan, dengan niat ambil wuduk mengangkat hadas, maka itu adalah diharamkan. Maknanya apa ni, sama pula niat ambil wuduk mengangkat hadas untuk membolehkan ataupun dengan tujuan ibadah. Maka itu diharamkan. Sebab apa? Sebab tak sah pun. Ya, tak sah pun untuk dia ibadah dengan wuduk tu, sebab dia dalam keadaan berhadas besar. Ya. Jadi tak boleh. Tetapi di sana sebab apa tak boleh? Sebab dia dianggap bermain-main dengan ibadah. Tetapi sekiranya tujuan dia ambil wuduk tu saja je, sebabnya nak basuhlah anggota-anggota wuduk ni kan. Sebab kalau kita belajar pun tuan-puan sekalian, terlalu besar signifikan membasuh anggota-anggota wuduk ya. Dengan berlakunya COVID-19 ni, betul tak kan ya? Ni kita ada beberapa orang pelajar kat depan ni. Ya, dengan berlakunya COVID-19 kan Kak Lang kan? Ya Allah, nampak sangat betapa bertuahnya orang-orang Islam kan ya. Tak payah pun nak disuruh-suruh, nak digesa-gesa sangat dalam bab membasuh tangan dan sebagainya ya, walaupun ialah kita kena selalu basuh juga, tapi sekurang-kurangnya bagi seorang muslim dan muslimah ya, dia akan ambil wuduk kan ya, ambil wuduk yelah kalau ikut pada waktu solat tu 5 kali lah kan, 5 kali lah sehari semalam. Tapi kalau orang tu suka jaga wuduk kan, mungkin 2-3 kali je, tapi jangan lupa ya, sangat digalakkan untuk seseorang itu memperbaharui wuduk kan. Jadi bila kita orang Islam ni tengok ya, yang Ustaz terfikirlah sebelum saya jawab soalan tu, terfikir macam ni, Masya Allah ya, tangan ni ya, kalau kita dari sudut maknanya nak supaya bersih daripada bakteria dan sebagainya, bukannya basuh sekejap-sekejap. Tengok yang kita disuruh basuh berapa lama? 20 saat kan, bukan 20 minit kan. Ya, 20 saat tu lamalah, 20 saat basuh. Tengok masa kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk, tangan ni macam gayung tau.
Betul tak? Tangan ni macam gayung kan? Ya, maknanya tangan ni basuhkan ke muka, tangan ni ke tangan, tangan ke tangan, tangan ke kepala, tangan ke telinga. Jadi Masya Allah, ni lebih hampir 20 saat ni tangan ni dengan air ni. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi kalau adalah kaum wanita yang ambil wuduk bukan sebab tujuan ibadah, bukan sebab tujuan dia nak mengangkat hadas tadi, tapi kerana apa? Kerana menjadi kebiasaan membasuh anggota-anggota wuduk. Saja-saja je lah nak ambil wuduk. Ya, khususnya juga kita pun belajar beberapa perkara kan sahabat sekalian. Nak solat, bila kita nak tidur malam, apa Nabi sebut? Ya, Nabi sebut dalam hadis falyatawadda, maka hendaklah kamu berwuduk macam mana wuduk nak solat. Kan ya, jadi orang nak tidur ni dia nak ambil wuduk, dia nak basuh anggota wuduk bagi yang haid nifas tadi, maka itu dibenarkan ataupun diharuskan. Dan yang menariknya juga muslimin muslimat sekalian, okey, saya cerita dululah ya. Dulu masa ustazah belajar dekat Jordan, ada seorang sahabat ustazah tu ya, tak nak sebut nama ke apalah ya, mungkin dia mendengar, jadi insya-Allah dia tahulah itu diri dia ya. Dalam ramai sahabat-sahabat ustazah tu dekat Jordan, ada seorang tuan-puan sekalian yang mana sahabat ni kalaupun dia dalam keadaan haid, tapi dia kadang-kadang menunjukkan lebih ingat waktu solat daripada kita yang tak haid ni. Ada kawan Umi seorang kat Lang macam tu ya. Ya Allah, ni rasa ternampak-nampak ni cerita dia ni. Kan? Okey, so bila orang dah azan ataupun sebelum orang azan, dia dah pergi ambil wuduk dah. Dia dah pergi ambil wuduk. Dulu kan Umi terfikir juga, dia ni apa benda ajaran dia pakai kan ya. Tapi kita tak belajar apa, kita pun tak ada nak argue apa-apa ya. Dia dah ambil wuduk dah. Lepas tu bila dah habis solat tu, ya, bila dah habis azan, dia lebih dulu bentang sejadah daripada orang yang memang solat macam Umi lah ya, yang nak solat ni. Dia lagi dulu. Tapi dia bukan bentang sejadah kat tempat orang nak solat tu. Dia cuma bentang sejadah dekat tepi katil dia. Dia bentang macam ada kain lah ya. Kalau dia tak bentang sejadah pun tuan-puan, dia akan duduk kat bucu katil dia tu, dia akan ambil kain tuala good morning. Tahu tak tuala good morning Kak Nang? Tahu. Zaman anak-anak muda tak tahu tuala good morning ya. Tuala good morning yang putih tu dia pakai kat atas kepala dia. Maknanya buat tanda lah sikit, bukanlah tutup aurat betul-betul. Letak atas kepala dia. Lepas tu dia berteleku. Ada faham maksud berkata berteleku Kak Lang? Berteleku. Macam berteleku ni macam ni macam menunduk. Menunduk. Bertafakur kot. Bertafakur, ada tasbih dia. Dia pun bertasbih apa semua. Pemandangan itu sahabat-sahabat sekalian, ustazah sangat suka tengok. Suka, betul Kak Lang, Umi suka tengok. Umi tinjau dia, sebab kita kadang semayang kat ruang tamu ramai-ramai kan. Dia buat kat bilik dia seorang macam tu. Agak-agak kita habis solat kan, dia pun habis. Ya, pernah dulu Umi tanya dengan sahabat tu, ya, dia baca apa? Dia kata tak ada apa, tasbih, zikir, berdoa, selawat. Masa tu Umi tak tahu, tak jumpa hujah dalil ke apa. Tapi Masya Allah, ya, bila belajar lagi, ya, bila bertanya dengan guru-guru, akhirnya bertemulah dengan pandangan daripada ulama dalam mazhab Hanafi. Ya, ada pandangan daripada ulama Hanafi yang berpendapat bahawa dalam keadaan haid menghalang sahnya taharah. Ya, maknanya sah taharah memang tak taharah lah, maknanya takkan bersih, tak suci lah daripada hadas, tapi tidak menjadikannya haram untuk mengambil wuduk. Di mana menurut pandangan ulama Hanafi tersebut, perempuan yang berhaid menurut mereka digalakkan, sangat bagus untuk mereka berwuduk setiap kali waktu solat dan duduk di tempat solatnya sambil bertasbih dan bertahlil ataupun berzikir sekadar waktu yang dia dapat menunaikan solat. Ini bertujuan supaya dia tidak melupai kewajipan yang biasa dia lakukan. Ya. Dulu Umi tak tahu kenapa kawan Umi buat macam tu. Umi pun tak tahu dia jumpa hujah ke tidak kan. Ni kita tanya-tanya macam tu. Tapi bila belajar-belajar, oh Masya Allah, rupanya ada pandangan ya dari kalangan
kalangan ulama Hanafi yang mengatakan ia boleh menghormati waktu tersebut supaya kita ni tak adalah lara sangat, ya, supaya kita ni pun terikat jugalah dengan waktu solat tu. Tapi tidaklah kita menunaikan solat sebab haram kan kita menunaikan solat, kita dalam keadaan haid, tapi kita menjaga waktu tersebut dengan mengingati Allah, berzikir, bertasbih dan sebagainya. Wallahu a'lam. Itulah Umi, kadang-kadang waktu bila kita didatangi haid kan, kadang-kadang kita akan rasa jauh daripada Allah sebab tak solat. Tapi sebenarnya kalau kita tengok balik cerita kawan Umi tu, waktu haid tu macam lagi bersemangat untuk nak lakukan ibadah zikir macam seumpamanya kan. Okey, Kak Lang, Umi nak tanya Kak Lang pula lah, ya. Kak Lang yang tanya Umi kan. Kalau dalam keadaan haid, ibadah apa yang seorang wanita tu boleh buat, Kak Lang? Berzikir, lagi? baca Quran yang tengok tafsir. Lagi? Bagi 5. Baca maksurat. Okey, lagi? Baca maksurat lagi. Random je. Zikir, baca tafsir, lagi? Baca maksurat. Baca maksurat. Lagi apa lagi? Selawat. Selawat. Menolong, membantu orang, mungkin boleh membantu orang untuk beribadah sekali, macam bentang sejadah untuk orang nak solat tadi kan. Masya-Allah. Mudahkan urusan orang lain untuk beribadah. Ya, jadi masya-Allah terlampau banyak ya kebaikan-kebaikan yang boleh kita lakukan. Silakan Kak Lang, soalan selanjutnya. Okey, soalan seterusnya Saza dia berbunyi, boleh ke seorang wanita tu untuk sujud syukur ketika dalam keadaan haid atau nifas? Mungkin waktu ketika seseorang tu dalam keadaan haid atau nifas, dia mendapat satu berita yang sangat gembira, so diorang terus sujud syukur. So boleh ke untuk sujud syukur? Okey, sujud syukur. Kadang-kadang kita nampak ya, kat mana-mana, kat padang bola orang sujud syukur ya. Pakai seluar pendek padahal kan ya, ataupun kat tengah-tengah pentas pun sujud syukur tapi tak tutup aurat. Jadi ada beberapa perbincangan, termasuklah boleh tak orang yang haid ataupun nifas ya sujud syukur. Jadi kita kena faham sikit apa sujud syukur. Sujud syukur ni tuan puan sekalian ya, dia sama macam sujud, dia hukum dia sama macam sujud tilawah. Ya. Jadi bila sebut tentang itu, dia kena ada wuduk, kena menutup aurat, ya, kena bersih tempat dia nak sujud tu daripada najis, ya, bahkan pakaian badan dia pun kena bersih daripada najis dan kena menghadap kiblat. Itu kalau ikut kaifiat untuk sujud syukur tadi Kak Lang, ya. Dia angkat takbir sekali, lepas tu sekali lagi angkat takbir dan sujud. Okey, memadai sekali saja sujud. Dia boleh baca sama ada dia nak baca bacaan masa sujud sahwi pun boleh, dia nak baca bacaan masa sujud sajadah pun boleh. Bukan sujud sahwi, sujud sajadah. Minta maaf ya, sujud sajadah. Sujud sahwi lain bacaan dia kan. Subhanallah yanamu wa la yashu, bukan yang tu. Bacaan masa sujud sajadah ataupun sujud tilawah ataupun bacaan masa sujud atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Okey. Jadi maknanya kalau kita ambil dari segi kaifiah tu, maknanya apa? Kalau tak ada wuduk patutnya tak boleh sembahyang, tak boleh sujud syukur. Apatah lagi wanita haid, nifas, ya sepatutnya tidak boleh sujud syukur. Ya, tetapi di sana ada pandangan mengambil kira kepada definisi sujud syukur itu sendiri. Sebab sujud syukur ni sujud yang kita lakukan kerana ketibaan satu nikmat yang serta-merta kita rasa terlalu bersyukur, lalu kita sujud. Sama ada kerana ketibaan nikmat tersebut dapat sesuatu, ataupun kedua kerana terhindar daripada bala bencana, ataupun yang ketiga ya, ada ulama sebut boleh sujud syukur ketika mana kita melihat orang lain melakukan maksiat tetapi Allah telah lindungi kita daripada melakukan maksiat tersebut, pun kita boleh sujud syukur. Bukan bersyukur dia buat maksiat, tapi bersyukur, ya Allah ya Tuhan, dengan kuasa Engkau, dengan rahmat Engkau lah aku terlepas ataupun terhalang daripada melakukan maksiat tersebut. Jadi bila tengok pada definisi tersebut, maknanya sujud syukur ni tidaklah diharuskan kepada nikmat yang dalam bentuk berpanjangan. Contohnya, ini disebut oleh ulama, contohnya nikmat Islam. Nikmat Islam tu kan berpanjangan, kan? Jadi tak adalah pula sujud. Kenapa? Sebab aku ni Muslim. Betul, itu nikmat yang besar, kan? Tetapi definisi ataupun sujud syukur ni signifikannya kepada apa? Kepada nikmat yang datang tiba-tiba, serta-merta, sekali-sekala, seperti nikmat dikurniakan anak, ya,
nikmat naik pangkat, nikmat boleh beli rumah, nikmat apalah macam itulah, bukan yang sentiasa kan. Jadi melihat kepada pengertian tersebut, maknanya apa? Maknanya sujud syukur ni seolah-olah macam reflect kita terhadap rasa syukur atas nikmat. Jadi boleh berlaku di mana-mana kan? Tak adalah sempat pula nak pergi cari tandas, nak pergi ambil wuduk. Ya, kalau misal kata tak tahu kiblat kat mana, nak kena Google pula, nak kena tanya orang pula, maknanya dalam pada tu esok pagi baru boleh sujud syukur. Jadi ada ulama berpandangan boleh untuk sujud syukur ya dalam keadaan tidak ada wuduk tadi. Untuk yang tak ada wuduk ya, dalam keadaan tak ada wuduk boleh sujud syukur kan. Kecuali yang tak bolehnya kalau mendedah aurat. Yang mendedah aurat ni pasal dalam keadaan berdosa lah ya, mana maksiat lah kan, tak boleh lah. Tapi kalau tak ada wuduk ya, tak tahu kiblat kat mana, sujud syukur ya tak apa. Cuma di sana ada pandangan dan ustazah bersama-sama jugalah ya dengan pandangan tersebut lah, untuk satu yang lebih kemudahan juga untuk kita. Apa dia? Untuk wanita yang haid dan nifas ni ya, tidaklah dianjurkan untuk sujud syukur yang macam tadi tu, sebab dalam mazhab Syafi'i ya, kena meraihkan kaifiat dia tadilah, kena ada wuduk, menghadap kiblat dan sebagainya. Maka memadailah ketika mana kita benar-benar rasa bersyukur tadi kerana nikmat tadi tu, ataupun kerana 3 sebab yang saya sebut tadi, memadailah kita menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Ya, tak payahlah sujud, cakap macam tu sambil kita bersyukur kepada Allah. Wallahu a'lam. Okey, insya-Allah jelas ya semua penonton. Keguguran lah. Oh. Okey, sebenarnya kita ada banyak lagi soalan. Soalan terakhir kau Kak Lang ya. Okey, soalan yang terakhir. Hukum wanita yang keguguran, darah yang keluar itu dikira sebagai darah apa? Kerana banyak sangat darah, jadi orang macam mungkin pening, confused. Ya, betul. Masya Allah. Sebenarnya tak kata orang lain, ustazah pun tercari-cari hukum tu bila ustazah gugur. Ya, bila dah mengalami keguguran, tanya ustaz ya, nak sahih lagi, tanya juga kawan-kawan kita yang perempuan yang pernah gugur macam mana rujukan dia dan sebagainya. Sehinggalah ya, bila kita buat ulang kaji balik, kita bertemulah dengan apa yang kita pernah belajar dalam bab darah ya, ataupun hukum keguguran. Jadi Ustaz nyatakan kat sini, para ulama mengatakan ya, tidak disyaratkan untuk mensabitkan hukum nifas bahawa bayi yang lahir itu mestilah dalam keadaan sempurna kejadiannya, dan juga tidak disyaratkan bayi itu hidup. Maksud dia apa? Darah nifas ni asalkan bayi tu keluar, kalau dia keluar meninggal pun atau keluar dia tak sempurna pun, maka itu sudah disabitkan sebagai darah nifas. Itu menurut sebahagian ulama ya. Sama ada lahir bayi itu dalam keadaan mati ataupun seketul daging yang berbentuk manusia ataupun tidak berbentuk manusia ya, tapi para bidan mengatakan itu adalah daging manusia. Maknanya yang keluar tu nampak ya tu daging manusia ya, tak kisahlah macam mana rupa dia, maka sabitlah hukum nifas ya, dan jadilah ia sebagai ibu. Ini adalah pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Adapun golongan Hanafi berpendapat anak yang gugur yang ternyata sebahagian kejadiannya menyebabkan wanita itu bernifas dan tamat iddahnya, seperti ada kelihatan pada anak yang gugur tu tangan ke, kaki ke, jari ke, kuku ke, ya, yang itu menurut pandangan Hanafi lah, barulah kira sebagai darah nifas. Jika tidak ternyata kejadiannya seperti keguguran yang berlaku sebelum 120 hari, iaitu 4 bulan ya, maka wanita itu tidak menjadi seorang yang bernifas dan darah yang dilihatnya dikira sebagai darah haid jika berterusan selama 3 hari dan sebelumnya telah didahului masa suci yang sempurna. Jadi lebih kurangnya sahabat-sahabat sekalian, kalau ikut pada pandangan dalam mazhab Hanafi tadi, ia tak kira darah haid, tak kira darah nifas, tapi dikira sebagai darah haid. Jadi itu juga yang ustazah kaji-kaji dan belajar juga, maknanya kalau sebelum 120 hari itu belum kalau dah nampak dah sifat dia kan, tangan, kaki, itu kira darah nifas dah. Tapi kalau belum nampak
ya mungkin baru 3 bulan, baru 2 bulan, maka itu diiktibarkan sebagai darah haid. Maksud dia apa dia? Akan ikutlah kepada hukum hakam haid. Sebab hukum hakam nifas lain pula. Kalau nifas paling lama adalah 60 hari. Lama tu. Kalau haid tadi 15 hari je. Kalau nifas 60 hari. Kebiasaannya adalah 40 hari. Jadi demikianlah untuk wanita-wanita yang keguguran, supaya lebih yakin darah apa sebenarnya yang keluar ya ketika mana kita keguguran tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi Umi, itu merupakan soalan terakhir kita. Soalan terakhir kita pada sesi petang ini. Jadi saya nak ingatkan yang sebenarnya kita ni dah hampir kepada bulan yang masya-Allah, bulan yang dinanti-nantikan, iaitu bulan Ramadan. Jadi pada live kami yang sedang anda tonton sekarang ini, di bawah itu ada nombor akaun bagi tahfiz Madinatul Huffaz. Jadi kepada penonton-penonton di luar sana yang budiman, jadi bagi siapa yang ingin menjadi sebahagian daripada tahfiz, bolehlah melakukan sumbangan tersebut di akaun yang telah tertera di bawah. Ya, Ustazah mengajar sangat menyeru ya. Kalau tak sumbangkan sekarang pun niat dulu sekarang, nanti sumbangkan bila masuk Ramadan. Sebab ada sebahagian memilih nak Ramadan juga ya. InsyaAllah kalau panjang usia kita. Sebab tahfiz Madinatul Huffaz sekarang dalam fasa pembinaan, dalam pembinaan fasa yang kedua. Ya, kita cuma terhenti sekejap kerana PKP ini. Ya, tapi semua standby dah. Alhamdulillah, pekerja-pekerja semua dah standby ya. Untuk apa? Untuk teruskan naik lagi tingkat 3 dan tingkat 4. Tingkat 2 alhamdulillah dah buat dah rangka-rangka semua, foundation dah. Ya, jadi masya-Allah tuan-puan sekalian, kurang lebih sebenarnya kos yang kita perlukan kurang lebih adalah 4 juta lagi. Jadi ya, supaya ya orang kata apa, aduh lah Ustaz nak fikir, tapi tak apalah, Allah Ar-Razzaq, Allah itu maha mencurahkan rezeki ya, insya-Allah tuan-puan semua akan dapat pahala dengan jalan ini. Jadi sama-sama menyumbang kepada Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz ya, agar terbinalah hendaknya satu kompleks ya yang dapat maknanya yang sempurna lah sebagai sebuah institusi tahfiz ya di Kota Raya Kuala Lumpur ini, insya-Allah, untuk mencetak generasi Al-Quran. Dan yang terakhir juga untuk Ustazah mempelawa seluruh hadirin hadirat menyertai mihrab coaching by Ustazah Nur Hafizah Musa, di mana kita telah masuk kepada siri yang kedua. Yang pertama dah selesai dah, nak masuk pun boleh juga. Tapi kita sekarang siri yang kedua yang akan bersiaran secara live dalam Facebook eksklusif pada bulan Ramadan saja. Ya, insya-Allah. Pada hari Sabtu dan Ahad setiap minggu dalam bulan Ramadan, kecuali minggu dekat raya tak ada dah habis. Kita ada 6 kali kelas daripada pukul 10.30 pagi sampai 12.30 hari, di mana tema kita, perbincangan kita, kajian kita adalah tentang Asmaul Husna. Kuseru namamu, kuseru namamu dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ya, jadi sama-sama kita belajar betul-betul. Ustazah, ustaz buat kajian sungguh-sungguh juga, alhamdulillah, insya-Allah ya. Betul-betul kaji macam nak sampaikan biar kita sama-sama dapat faham yang benar, yang jelas ya, supaya kita dapat beramal, menghayati, mengenal Allah Azza wa Jalla ya dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Terima kasih semua. Saya kembalikan kepada host kita. Sikit Umi nak tambah, baru-baru ni alhamdulillah ada beberapa junior saya yang dah khatam Al-Quran. Jadi walaupun orang lain yang khatam, tapi rasa sebab sangat, sebab tak sangka junior tu mula khatam Al-Quran kan. Jadi 3 tahun ni Kak Lang dia? 3 tahun. Tak sampai 17, 18, 3 tahun lah, lebih kurang 3 tahun. Jadi nak katanya kalau kita tak macam mungkin tak dipilih lagi oleh Allah untuk nak mampu menghafaz 30 juzuk Al-Quran, mungkin dengan cara kita menyumbang kepada institusi tersebut, kita boleh jadi sebahagian daripada orang yang kiranya mendaulatkan Al-Quran lah. Kita membantu para pelajar-pelajar kita di tahfiz ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk sama-sama menghafaz dan menghayati Al-Quran itu. Betul. Dan hampir setiap minggu, hari Khamis malam Jumaat, dalam solat hajat kami semua di tahfiz ya. Dalam ada program perdana di tahfiz,
kami akan peringatkan semua anak-anak tahfiz, jangan lupa mendoakan seluruh yang menyumbang kepada Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz, sama ada keuangan, sama ada doa, sama ada tenaga, sama ada tolong share, semua ya Allah ya Tuhan, semoga Allah yang Maha Kaya, yang Maha Luas rahmatnya, ya, mengganjari semua yang terlibat dengan institusi Al-Quran ini. Ya Allah, berikan kurniaan di dunia dan di akhirat penuh dengan kebaikan. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Okey, jadi mungkin itu sahaja daripada kami. Segala kesalahan itu datang daripada diri kami sendiri. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita berjumpa lagi di mungkin di siri yang akan datang. Jadi kita tutup dengan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Di ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersusun